Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diberikan kepada anda penonton setia Wanita Hari Ini. Dan bagi anda yang berada di rumah ketika ini, hari ini merupakan 18 Ramadan dan masih lagi kita dalam tempoh PKPB yang mana ramai dalam kalangan anda telah pun mendengar ucapan yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, yang mana PKPB ini akan terus berlanjutan sehingga tarikh 9 Jun 2020. Dan inilah juga masanya untuk kita, walaupun ada kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan, tapi kita harus menitik beratkan mengikuti segala garis panduan yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Saya faham, Fiza, ramai di antara kita di luar sana memberi reaksi yang berbeza, tapi kita harus memandang positif perkara ini kerana banyak pujian juga diberikan kepada kerajaan Malaysia di atas inisiatif mereka membendung COVID-19 ini. Dan saya percaya di sebalik segala pujian ataupun pengiktirafan tersebut, di mana di situlah letaknya rakyat Malaysia yang cukup berdisiplin dan juga patuh kepada setiap arahan. Tahniah juga diucapkan kepada bukan saja kepada Barisan Hadapan tapi kepada anda rakyat Malaysia yang turut sama mendengar arahan yang telah pun diberikan ini. Tapi kan Farin, macam semalam masa announcement tu kan Farin kata ada reaksi yang berbeza-beza. Betul. Ada orang yang bagi mereka yang tinggal bersama keluarga ataupun ada keluarga di Kuala Lumpur ataupun di kawasan yang sekitarnya mungkin tak terasa sangat. Betul. Tapi bagi sahabat-sahabat yang tinggal berseorangan di Kuala Lumpur tak dapat pulang ke kampung, mungkin ada reaksi yang berbeza. Tetapi ini juga termasuk kepada kelonggaran yang diberikan. Ada 20 orang boleh datang ziarah ke rumah kan. Itu mungkin memberi sedikit senyuman, namun saya rasa di situ juga kita sebagai rakyat Malaysia dah selama ni berjuang, kita berhak untuk merasa cerewet juga. Kalau kita cakap tentang cerewet ni, sebab kita boleh pilih siapa yang nak datang rumah kita, yang nak ziarah, dan kadang-kadang nak tutup rumah boleh kot. Kita kena hormat apa juga yang dibuat oleh tuan rumah. Sekarang mungkin dekat rumah tu ada mereka yang berisiko dan sebagainya. Jadi kita kena sama-sama faham, kita jaga kita. Dan cerewet inilah yang nak kami kongsikan kepada anda penonton, yang mana kami akan kongsikan tentang topik cerewet ini bersama dengan anda. Cerewet dari segi jodoh. Betul. Cerewet dari segi makanan, setiap rutin dan sebagainya. Jadi kebersihan, pakaian dan pastinya kami bukan saja berdua di sini, kerana ada seorang gadis di sana yang mungkin bertemu jodoh ataupun terlalu cerewet. Gadis dan bunga. Gadis dan bunga. Ada bunga. Ada bunga kat sana. Silakan. Seronok dua orang ni. Kalau Fahrin, saya lihat Fahrin ni mesti cerewet dari segi makanan. Kalau Fiza ni mungkin dari segi pakaian, makeup, rambut dan sebagainya. Betul ataupun tidak? Okey, apa yang pasti hari ini kami akan berkongsi kepada anda tentang topik siapa sebenarnya lebih cerewet, lelaki ataupun wanita. Dan kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan ataupun sekadar nak berkongsi pengalaman bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kalau berkesempatan kami akan cuba membaca komen anda tersebut. Baik, sekarang ni kita nak bersama dengan tetamu pertama di talian kita. Seorang pelakon yang semakin meningkat naik namanya. Kacak juga orangnya, lebih dikenali dalam Kampung People menerusi watak Jaafar. Kita bersama dengan Han Hakim. Assalamualaikum Han. Assalamualaikum. Apa khabar Han? Sihat? Alhamdulillah sihat. Han berada di mana tu? Apa dia? Berada di mana sekarang ni? Tak adalah, kita PKP kan kita berada di rumah je lah sebab ni tanggungjawab kita. Selagi kita tak ada apa-apa niat untuk ataupun kepentingan untuk kita di rumah, selagi ni kita duduk rumah lah sebaiknya macam tu lah kan. Bagus. Ini contoh rakyat yang bagus. Okey Han, berbalik kepada topik kita pada hari ini. Sebenarnya menurut Han sendiri, antara lelaki dan wanita, siapa yang Han rasa lebih cerewet sebenarnya? Okey, susah tau nak cakap sebenarnya. Sebab kalau nak betul-betul tanya Han punya pendapat, Han rasa dua-dua pun tak cerewet. Dia sebab bagi Han cerewet tu dia tak datang dengan gender tau. Dia tak datang dengan wanita ke ataupun lelaki ke. Cerewet tu dia datang daripada segi pengalaman. Kadang-kadang kita cerewet akan sesuatu tu disebabkan perkara yang tak suka. Adakah Han bercakap dari pengalaman peribadi sendiri? Apa sebenarnya faktor-faktor yang membuatkan Han tak suka dan secara tak langsung menjadi seorang yang cerewet? Nak dikatakan Han ni orang yang cerewet, tak adalah. Cumanya Han ada seorang lelaki yang ada pendirian.
Maksudnya kadang-kadang kita ada benda yang kita tak suka, kadang-kadang kita ada benda yang kita suka. Nah, kita ni memang manusia, kita ada benda yang kita prefer lebih daripada sesuatu benda lah. Aha. Okey, kalau Han sendiri, ada tak Han lebih cerewet ataupun orang kata lebih partikular terhadap sesuatu perkara? Contohnya mungkin dari sudut pekerjaan ataupun dari sudut makanan ataupun bagaimana Han? Okey, macam Han cakap tadi, Han adalah seorang yang ada Han punya pendirian. So, Han boleh agree jugalah Han ni cerewet. Tapi tak adalah orang cakap cerewet yang bukan-bukan. Tapi cerewet atas benda yang macam contoh makanan ke kebersihan. Benda-benda yang simple-simple je. Kalau dari sudut pekerjaan pula Han, adakah macam kita tahu Han adalah seorang pelakon yang semakin meningkat naik pula tu. Dan menurut Han sebenarnya lebih selesa untuk bekerja bersama seorang bos lelaki ataupun bos wanita. Okey. Kalau nak dicakapkan prefer, susah juga soalan ni sebenarnya sebab diri Han memang macam tu. Han jenis yang macam kadang-kadang kita kena adapt dengan situasi tu. Sebab Han selalu pegang apa benda tu, kita kena kompromi lah kan, sebab benda bila kita kompromi tu kita memudahkan kita semua orang. Jadi kita kadang-kadang kita tak boleh macam nak menegakkan apa yang kita nak sangat. Kadang-kadang kita kena meet in the middle lah, macam kita jumpa tengah-tengah kat situ kan. Okey, kalau untuk Han pula bertemu dengan pasangan, pernah ataupun tidak Han berdepan dengan seorang wanita yang menurut Han terlalu cerewet? Tidak pernah. Okey. Boleh cakap tidak pernah. Okey, tapi kalau Han sendiri, adakah Han okey dengan seorang wanita yang cerewet? Han okey je sebab contoh anda kata kalau dia punya cerewet itu adalah macam cerewet yang bukan ataupun cerewet yang akan memudaratkan kita punya hubungan kan. Benda tu kita boleh belajar in the long run. Tahun makan tahun kita boleh belajar benda tu sebab kita live another day untuk jadi manusia lebih baik kan. Ada tak jadi masalah kot. Betul. Tapi sebenarnya ada kalanya menjadi cerewet ni bagus juga. Sebab kadang-kadang kalau seorang yang cerewet ini, dia akan membuatkan sesuatu menjadi lebih baik. Betul ataupun tidak? Han setuju tak? Betul. Yang tu saya sangat-sangat setuju. Sebab kadang-kadang kita lelaki kan, kadang-kadang kita benda-benda yang kecil-kecil tu kita tolak tepi. Sebab kita jenis macam simple-simple je, tak kisah. Tapi disebabkan ada cerewet tu, kadang-kadang benda yang kita lepas pandang tu dapat cover balik dan jadi lebih baik. Tapi sebenarnya lah kan Han, kalau Han fikir dan rasa sendiri antara lelaki dan wanita, kalau dua-dua ni cerewet, yang mana sebenarnya yang lebih cerewet? Okey, Han terpaksa cakap wanita lah yang lebih cerewet. Kerana? Okay. Kerana sebab perempuan dia akan pay attention sikit kepada benda-benda yang kecil. Kita sebagai lelaki kadang-kadang memang ada kita pay attention kepada dia, tapi kadang-kadang kita more tu nak simplifykan benda. Sama seperti macam musim perayaan lah, mak-mak kita memang pay attention sangat kat kita. Kita simple je lelaki, tak kisah pun. Tapi benda tu adalah satu kemanisan. Betul lah. Lelaki ni biasanya dia nak sesuatu yang lebih mudah, lebih tidak memeningkan kepala. Jadi kuranglah cerewetnya. Tapi sedikit berbeza dengan Fahrin Ahmad tu. Dia tu seorang yang sangat-sangat cerewet kalau Han nak tahu. Okey Han, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadi. Selamat berpuasa dan jaga diri baik-baik. Stay safe. Baik. Assalamualaikum semua. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Han. Okey, tadi kita dah dengar pandangan dari Han Hakim dari sudut pandangan seorang lelaki yang single belum berkahwin, dan sekejap lagi kita akan bersama beberapa lagi orang tetamu yang cukup istimewa di talian untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Jom. Okey.
yang buat kerja bahagian ini? Saya, Puan. Macam mana boleh terlepas pandang? Saya terbangun lambat sikit tadi. Maaf. Lepas ini, awak bersihkan ya dan saya akan cek semula. Jom. Si kaca. Betul aku mandi ni. Sejam dah. Abang, kenapa? Sayang. Nak buat apa sih? 2 minit saja. Perlu ke ikut peraturan semua ni? Yang abang tak rimas ke hidup penuh dengan peraturan? No, tak rimas pun lah. Masa biasa je. Peraturan ni lah buatkan kita boleh kawal hidup kita. Ni buka, tampal kat belakang. Sambil mandi, sambil baca. Itu dia antara sedutan drama yang mungkin ada kaitannya dengan situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Mungkin anda terasa, alah, aku macam tu agak-agaknya. Ada yang mengatakan bahawa perempuan lebih cerewet, ada juga yang mengatakan bahawa lelaki pun cerewet dalam perkara-perkara tertentu. Dan inilah yang nak kita tanyakan kepada dan juga bersama perundi motivasi kita di talian ketika ini. Kita bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Doktor cerewet tak? Saya cerewet. Doktor pergi beli groceries kan? Jumpa doktor itu. Cerewet juga. Okey. Alright, doktor. Cerewet tu. Lama saya dekat situ. Sama-lama dengan awak. Maknanya kita sama cerewet. Alamak. Okey. Doktor, kalau kita cakap tentang cerewet ini sendiri kan, macam mana kita nak tahu ataupun kita nak bahagikan dari segi kriteria apakah yang dimaksudkan sebagai cerewet itu sendiri? Adakah dia normal ataupun memang semua orang akan mengalami masalah ataupun bukan masalah, memang akan cerewet terhadap sesuatu perkara? Okey, sebelum kita pergi kepada maksud apa cerewet tu, saya rasa kita patut lihat perkataan ini dari perspektif yang berbeza sedikitlah. Cerewet ni kalau on by itself dia sangat negatif, dia punya connotation. Bila orang cakap dia ni cerewet, orang akan anggap benda tu sebagai benda yang negatif. Tapi kalau kita gantikan cerewet dengan teliti, yang mana maksud dia lebih kurang sama, maksud dia punya konteks dia jadi lebih positif. Betul tak? Ya, betul-betul. So kalau saya kata saya cerewet dan saya ni teliti, orang akan perception dia sangat berbeza. So kalau nak tengok dari segi cerewet atau tak cerewet, dari konteks teliti, dia jangan eksesif sajalah. Okey. Saya suka kalau kita menggunakan perkataan teliti itu menampakkan seseorang itu dilihat lebih sempurna dari segi kerjanya, dari segi pakaiannya, kebersihan dan sebagainya. Tetapi kebiasaannya cerewet ini seringkali dikaitkan dengan golongan wanita, doktor. Tapi saya kira tak kurang juga golongan lelaki pun ada ketelitian ataupun cerewetnya sendiri. Jadi apa pendapat doktor tentang perkara ini? Betul, cerewet ni dia gender neutral. Dia ada pada lelaki dan dia ada pada perempuan. Mungkin dari segi observation kita nampak the issue dia ialah bila cara kita react bila kita dah tahu yang kita cerewet, cara kita react tu yang akan menunjukkan sama ada dia positif atau negatif. Contohnya kalau orang tu suka rumah dia kemas dan dia boleh kemaskan rumah dia sendiri, dan bila dia impose kepada anak-anak dia ataupun kepada pasangan dia untuk menjaga kekemasan rumah tu ikut level ketelitian dia, yang itu, dan cara dia nak kontrol supaya semua orang ikut dengan level tu, itu yang akan menunjukkan dia ni cerewet yang negatif ataupun dia ni cerewet yang positif. Okey. Tapi kan kalau kita cakap tentang berbalik kepada kita pergi pasar, beli ikan, beli sayur, kadang-kadang kita perlu juga cerewet sebab kita nak pilih yang terbaik untuk kita hidangkan kepada keluarga kita. Dan kalau cakap tentang cerewet ni banyak juga dikaitkan dengan persoalan jodoh, mencari pasangan hidup dan sebagainya. Salah ke kalau seseorang individu itu cerewet untuk mencari pasangan hidup, untuk orang kata memilih yang terbaik untuk dirinya, doktor? Saya rasa tak salah sebab Allahu Jamil, yuhibbul jimal, Allah is perfect dan sukakan perfection. Jadi untuk kita sebagai manusia pun kita perlu untuk strive towards perfection, dan untuk nak dapat perfection
mesti ada ketelitian yang tinggi. Tapi bila ketelitian ni menyebabkan merumitkan keadaan, melecehkan keadaan, maka dia jadi eksesif. Bila eksesif, Allah pula tak sukakan excessiveness. Dan kalau kita nak pilih jodoh, of course kita nak pilih yang terbaik untuk kita. Dan untuk pilih yang terbaik, kena ada kriteria-kriteria yang kita nak kena checklist. So kita kena teliti dalam pemilihan tu. Tapi on the flip side, ada seperti satu cerita ni, ada orang ni dia cari jodoh yang terbaik untuk dia. Cari semua jenis perempuan, lelaki ni pergi tengok semua jenis perempuan, dia tak setuju sebab ada kekurangan. Sampai dia jumpa pada seorang perempuan yang bagi dia perfect. Dia dah teliti memang perfect. Tapi perempuan tu tak nak kahwin dengan dia sebab dia tak perfect. Okey. Okey. Kawan saya kat set sebelah gelap, Ustaz. Okey. Teruskan, Doktor. Jadi kalau dari segi konteks tu, kita tak boleh, kalau terlalu teliti ni akhirnya tak sampai ke mana-mana jugalah. Tapi kalau kita selalu dengar bahawa kalau hidup berpasang-pasangan itu semestinya kita hidup untuk saling lengkap melengkapi, menerima segala kelebihan dan juga kekurangan pasangan. Tetapi kalau sifat cerewet ini, Doktor, terus dibawa dalam hubungan rumah tangga, tak kiralah daripada seorang wanita ataupun seorang lelaki, adakah ini juga boleh menimbulkan sebarang konflik ataupun pertelingkahan dalam hubungan rumah tangga itu sendiri, Doktor? Well, kalau ada ketidakserasian, pastinya akan ada friction dan akan ada geseran yang akan menyebabkan boleh menyebabkan gaduh, sama ada gaduh besar atau gaduh kecil bergantung pada friction tersebut. Tapi kalau you boleh ubahkan cerewet tu kepada sesuatu yang positif, dia akan memberi kelebihan kepada couple tersebut atau pasangan tersebut. Contohnya kalau yang nak pergi beli groceries yang tak pernah ada list, so sebab tak cerewet, tak ada list, jadi spend yang terlebih masa lah untuk pergi sana baru nak fikir apa nak beli. Tapi kalau pasangan dia cerewet, dia dah siapkan list apa semua nak beli, so you dah teliti dengan tu semua dan you pergi beli groceries, senang sikit. Okey, Doktor. Tapi kadang-kadang cerewet ni lebih kepada katalah isteri dah masak, tapi ada je komen daripada suami lah kadang-kadang, terlebih kicap lah, kurang gula lah, ini bukan sama macam mak dia masak lah. Itu perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan timbulnya konflik ataupun pertelingkahan dalam hubungan rumah tangga. Betul, sebab bila kita ni cerewet, jadi kita ada masalah untuk overreact. Dan overreact ni sangat mudah. Kita mudah untuk nak overreact terhadap sesuatu perkara, tapi susah untuk control kita punya reaction. Okey. So, bila kita cerewet dan overreact, so impact dia ialah kita akan buatkan orang tu rasa inferior. Dan ini menyebabkan bergaduh. Okey, sebentar lagi doktor akan kongsikan kepada penonton antara tips yang macam mana boleh kita amalkan untuk kita elakkan mungkin daripada terus jadi cerewet. Bagaimana kita nak ubah juga cerewet ini kepada sikap yang lebih teliti. Itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, terima kasih juga kita ucapkan kepada doktor. Dan kami nak terus kongsikan satu lagi temu ramah bersama dengan artis Zulhuzaimi di talian bersama dengan Uyaina dan juga Fahrin. Silakan. Tak apa, sebentar saja lagi kita bersama Zulhuzaimi, tapi kita dah dengar daripada peronia motivasi kita Dr. Syed Adam sebentar saya tadi, cukup menarik. Yang ada yang buatkan Yana pun tergelak sikit tadi ada. Tergelak banyak sebenarnya. Dia kata tadi dia dah jumpa perempuan yang paling sempurna, tetapi perempuan tu tak nak kat dia sebab dia tak sempurna. Tapi itu memang kelakar. Tapi okey, tak apa. Kita saksikan dulu pendapat mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Ini dia. Lelaki dengan perempuan actually dua-dua sama cerewet. Tapi cuma beza dia depends on individu dan juga depends kepada sesuatu perkara tu. Okay, contoh dia kalau perempuan sometimes dia cerewet in terms of kasut. Dia kena details. Dia kena kasut ni kena spesifik dengan baju ni, kena sesuai dengan outfit ni. Contoh macam tu. Kalau lelaki pula memang cerewet bab kereta. Siapa nak masuk kereta dia kena ketuk dulu tapak kasut tu and then tak boleh makan dalam kereta dia. Kalau macam saya pula, saya cerewet in terms of tempat letak barang. So, contohnya kalau macam dalam bilik saya tu, laci ni untuk tudung, so please letak tudung je kat situ.
Kalau baju kurung, kat sini je baju kurung. Perempuan lagi cerewet sebab perempuan ni sukakan kesempurnaan, sukakan semua keadaan tu teratur dan komplit. Contohlah kan, kalau satu pin tudung pun tak cukup, diorang akan mengamuk. Perempuan lebih cerewet daripada lelaki kerana perempuan dia memberi perhatian lebih dari expect perkara kecil sampailah ke perkara besar. Contohnya dalam gambar, mereka akan mengambil seberapa banyak gambar sehingga mereka berpuas hati. Perempuan yang paling cerewet sebab saya tengok diri saya sendiri sebagai seorang isteri dan seorang ibu kepada 2 orang anak. Jadi dari segala hal lah, contoh baju anak-anak, saya akan tetapkan pagi akan pakai baju apa, siang lepas diorang mandi baju apa, malam baju apa. Kalau ayah diorang tak macam tu, diorang beda dia baju apa, baju malam dia bagi pakai siang, baju siang dia bagi pakai malam. Perempuan akan lebih cerewet daripada lelaki sebab perempuan ni dia ada sifat kesempurnaan, nakkan sesuatu tu perfect, and dia ada sifat more details daripada lelaki. I akan cerewet dari segi pakaian sebab I akan pilih pakaian tu betul-betul selesa dengan I. Dari segi makanan, dari segi makanan I sangat cerewet sebab I tak boleh makan makanan yang too spicy and too oily. Ya, wanita sendiri kata wanita itu cerewet. Tapi sebenarnya hari ini daripada pandangan mata lelaki, kita nak tahu kenapa wanita itu cerewet. Mungkin kita nak memahami dengan lebih dekat dan kita tahu apakah sudut-sudut positif wanita ini cerewet. Kerana kita akan bersama dengan seorang jejaka, seorang suami, sahabat saya, pengarah, pelakon juga seorang pendidik di talian sekarang, Zul Huzaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Macam dekat bukan dekat rumah tu, dekat mana tu? Saya di KLIA 2. Ringkas, kenapa? Ada urusan apa kat sana tu? Menghantar pelajar-pelajar Aswara pulang ke Sabah. Alhamdulillah. Seorang pendidik yang cerewet untuk memastikan anak-anak buahnya sampai dengan selamat. Okey. Yeah. Okey, Abang Zul, kalau kita bercakap pasal cerewet ni kan, lelaki dengan perempuan, menurut Abang Zul sendiri, siapa sebenarnya yang lebih cerewet? Lelaki. Okey. Sebab ni menarik ni. Sebab dari pengalaman saya, yang saya dapat perhatikan, perempuan ni cuma cerewet dari segi kecantikan je. Kecantikan diri dan anak-anak ataupun kecantikan di sekeliling yang rapat dengan dia. Dia tak fikirkan tentang yang lain-lain hal seperti makanan, kenderaan, rumah dan sebagainya, tak cerewet. Lelaki lebih cerewet sebenarnya. Kalau ikutkan, kasut nak dibeli oleh perempuan dengan lelaki, perempuan ni dia sambar, dia beli, dia bayar habis. Dia tak fikir dah. Dia suka shopping, dia tak cerewet mana tahu. Dia pilih, baju ni dia ambil, dia bayar, dah balik rumah baru dia matching-matchingkan. Tapi Zul, dia tak cerewet, Zul. Zul, dia tak cerewet pasal dia boleh ambil semua. Kita ni satu tu, pasal kita nak pilih satu je. Kita pilih satu je. Pergi mana-mana shopping mall, kita target itu je. Dan kita, di situlah kita nampak, kita terlalu cerewet sekali dengan satu benda je. Okey. Tapi kalau kita bercakap juga, lelaki sebenarnya memang lebih cerewet terutamanya apabila ia berkaitan dengan pekerjaan. Sebab biasanya kalau bos lelaki ni dia sangat-sangat particular, dia akan tengok benda tu kena ikut SOP yang sepatutnya. Betul tak? Ya, betul. Kalau ikutkan, saya dah banyak bekerja di bawah sama ada lelaki, bos ataupun perempuan jadi bos. Yang antara dua ni saya nampak lelaki dari sisi kerja memang sebenarnya dia tak tunjuk yang dia cerewet. Tapi sangat-sangat detail. Perempuan ni cerewet tak apa-apa. Saya faham. Mungkin apa yang Zul cuba sampaikan adalah perempuan dia lebih banyak pada mulut bunyinya. Tak apa, itu yang saya nak ambil tu. Cerewet entah apa-apa tu. Cerewet entah apa-apa tu, apa dia? Itu yang menarik kita nak tahu dia. Sebenarnya, dia cuma nak tunjukkan dia orang ni bossy saja, itu saja. Bossy saja. Bila selepas seminit lepas tu dia fikir balik. Betul lah apa yang Zul cakap tadi. Tapi kalau bos lelaki, dia memang betul-betul cerewet dan partikular tentang kerja itu. Tapi dia tak cakap dan dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk, tapi kena ingat, sebelum berlakunya kerja itu, panjang lebar dah dia berceramah. Baik. Okey Zul, kita ambil sudut rumah tangga pula. Anda sebagai seorang suami, kita boleh nampak, kita boleh faham mungkin Zul sendiri mungkin seorang suami yang cerewet. Tetapi saya pasti mesti ada perbezaan. Isteri itu cerewetnya apa yang Zul sebenarnya tak cerewet dan tak sangka pun. Isteri secerewet itu dan anda kena ikut dan patuh. Okey, tentang kebersihan dan kecantikan di rumah lah. Misalnya,
Saya ni kalau kata malam-malam ataupun siang-siang saya ada kat rumah, anak-anak ni saya mandikan, saya cari baju. Tersilap colour baju seluar anak-anak pun jadi hal. Betul. Okey, tak apa. Dan saya tengok siang tak sepatutnya pakai baju tebal. Saya ambil lah baju yang nipis. Nak cari baju nipis tu, terpaksa selongkar. Dia kata, ambil lah mana-mana tu. Salah ni colour, you kena ambil ni. Allah Akbar. Okey, fine. Dan saya sebenarnya lebih serahkan hal-hal rumah tangga ni kepada perempuan. Sebab itu diorang layak jadi manager di rumah. Jadi domestic engineer. Okey, Zul, kalau dari segi makanan pula, adakah Zul seorang suami yang betul-betul cerewet tentang makanan? Sebab kadang-kadang ada juga lelaki yang tak kisah lauk kicap dengan telur pun dah okey, on je. Tapi kalau Zul macam mana? Itu makanan rutin saya. Kicap, telur, ikan bilis. Oh, maknanya tak cerewet lah. Tak cerewet. Tapi sebab saya cerewet sangat-sangat saya makan yang macam itu aja. Nanti kalau minta lebih-lebih pula banyak pula komen dia Sebab bila di awal-awal perkahwinan dulu kita nak decide siapa jadi chef. Sama ada isteri ataupun saya. Tengok dia kata, I tak kisah, I boleh makan apa saja. Dia kata, okey, maknanya you tak cerewet lah. I cerewet, I bawang tak makan, I ni tak boleh, I ni tempoyak tak makan, I tak makan. Dan okey lah. Kalau gitu, I jadi chef. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Zul kerana memberikan pendapat daripada seorang lelaki, seorang suami tentang topik kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Zul Huzaimi. Terima kasih juga pada wanita hari ini. Selamat berpuasa dan stay safe, Zul. Kirim salam dekat Kak Erna. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Menarik. Bila Zul kata macam tu, kita dapat satu sudut yang berbeza dari pandangan seorang lelaki yang mengatakan sebenarnya lelaki tu lebih cerewet. Okey, untuk berlaku adil, kalau kita tengok sebenarnya lelaki ada cerewetnya, wanita ada cerewetnya. Betul tak, Fiza? Tapi saya isteri Farin cakap, Farin pun memang cerewet juga sebenarnya. Saya pun kena juga. Tapi nanti kita bincang kemudian. Betul. Okey. Kejap lagi kita akan mendengar sudut pandangan seorang perempuan pula tentang topik kita pada hari ini. Tadi kita dah tanya seorang lelaki yang bujang, lelaki yang sudah berkahwin dan juga pakar motivasi. Sekejap lagi seorang wanita yang seorang isteri. Ya, betul, yang sudah pun berkahwin. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan masih lagi membicarakan tentang siapa lebih cerewet, dari wanita ataupun lelaki. Dan kadang-kadang dari kacamata lelaki sendiri, mungkin mereka merasakan bahawa wanita ni jauh lebih cerewet berbanding kaum Adam tu sendiri. Nak tahu betul ataupun tidak, ini yang nak terus kita bincangkan. Dan sekarang ini kita bersama dengan Ramona Zamzam di talian. Hello. Hello. Sihat? Alhamdulillah sihat, lapar. Alhamdulillah. Okey, kalau kita cakap tentang cerewet, tadi kita dah dengarkan pendapat daripada Zul Huzaimi sendiri. Beliau mengatakan kadang-kadang mungkin ramai yang tak sedar bahawa lelaki ni pun kadang-kadang dilihat lebih cerewet berbanding wanita. Cuma orang tak perasan je. Tapi kalau Ramona sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang wanita, adakah Ramona merasakan bahawa diri Ramona ini sendiri memang cerewet ataupun tidak? Okey, Ramona boleh cakap 50-50 kot. Terus terang cakap, kalau antara Ramona dengan suami Ramona, ada benda yang suami Ramona lebih cerewet lagi sebenarnya, kalau ikutkan lah. Tapi betul, benda-benda kecil macam tu orang tak nampak. Tapi bila kita dah berumah tangga, kita lalui kehidupan seharian sama-sama, lepas tu baru nampak, oh dia lagi particular rupa-rupanya. Tapi Ramona sendiri pun ada juga bab cerewet, cuma Ramona rasa tak teruk. Okey, tapi ada juga faktor-faktor yang kalau kita cakap kaitkan cerewet dengan wanita ini, kadang-kadang seorang wanita ini cerewet bukan untuk diri sendiri, tapi lebih kepada kesejahteraan orang di sekeliling. Kita kadang-kadang cerewet nak uruskan anak, cerewet tentang ibu bapa, cerewet untuk uruskan suami. Bermakna kita cerewet tu untuk memastikan ketelitian dan kesempurnaan untuk orang-orang di sekeliling kita. Adakah Ramona bersetuju dengan ini? Itu Ramona sangat setuju. Lagi-lagi lepas Ramona dah jadi seorang ibu kan, boleh nampak prihatin dan orang kata fokus tu lebih kepada anak. Kadang-kadang bila diri sendiri ni macam tak kisah sangat. Ambil contoh kalau macam Ramona sakit lah, Allah takat demam 2-3 hari tu rasanya macam tak apalah, boleh handle lagi. Tapi bila part anak tu saja, okey, Ramona tahu ada jenis orang yang macam dia prefer untuk dia sendiri
tunggu dulu, bagi masa mungkin lepas 2-3 hari dia okey. Tapi kalau bab anak, Ramona rasa memang tak boleh nak tunggu. Biarlah dia bila dah nampak sakit dari awal tu, kita settlekan awal-awal daripada kita nak tunggu. Allah Akbar. Kejap the screen ada problem. Okey dah. Okey. Nampak Ramona? Okey, Ramona, tapi kan dari awal tadi kita berkesempatan bersama dengan perundi motivasi Dr. Syed Adam Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahawa kalau kita lihat konotasi cerewet ini dari satu sudut mungkin orang angkat-angkat negatif. Tapi kalau kita tukar perkataan cerewet ini kepada teliti, ia akan dilihat jauh lebih positif. Bermakna cerewet itu ada banyak juga kebaikannya dalam situasi ataupun perkara-perkara tertentu. Sebab kita akan menjadi lebih teliti, lebih berhati-hati. Adakah Ramona juga setuju kalau kita katakan cerewet ini adalah sesuatu yang lebih positif sebenarnya? Ramona setuju sangat. Sebab Ramona rasa Ramona dah lalui benda tu bila tengok suami Ramona sendiri. Dia ada benda yang dia sangat particular. Pada mulanya Ramona rasa cerewet, tapi bila difikirkan balik, sebenarnya ada bagus juga. Dia punya cerewet ni bertempat. As long as Ramona rasa tak merapu, tak menyakitkan hati, tak menyusahkan orang, Ramona rasa benda tu okey, Ramona boleh terima. Ramona, daripada awal tadi Ramona cakap macam kalau Ramona dengan suami ada perkara-perkara yang suami lebih cerewet. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga, bagaimana Ramona melihat perkara cerewet ini? Adakah ia dilihat sebagai sesuatu yang positif ataupun ada tak ia kadang-kadang boleh mewujudkan pertelingkahan ataupun konflik dalam hubungan rumah tangga Ramona? Okey, dalam hal rumah tangga Ramona, Ramona rasa bab cerewet tu tak jadi pertelingkahan. In fact, Ramona sangat bersyukur dengan sikap suami yang datangnya bab cerewet itu. Ramona rasa Ramona boleh terima dan sangat bersyukur sebab dia boleh jadi teliti sampai ke tahap macam tu. Jadi Ramona cakap he can be very particular, tapi Ramona suka sebab cara dia kena dengan tempat. Okey, mungkin bagi Ramona sendiri sebab kata orang lelaki melihat wanita ini seorang yang cerewet. Namun dari pendapat Ramona sendiri untuk topik kita pada hari ini, adakah sebenarnya lelaki ataupun wanita yang cerewet dan bagaimana kita nak kongsikan yang sebenarnya cerewet ini kalau ditukar kepada teliti, ia adalah satu perkara yang bagus sebenarnya dalam kehidupan kita. Hai, susah nak cakap. Okey, dia macam ni. Apa yang Ramona perasan kan? Kalau dalam hal rumah tangga, suami Ramona lebih cerewet. Tapi kalau ambil dengan orang luar, for example dari segi kawan-kawan ataupun even family members Ramona lah, mak ke adik perempuan Ramona ke, Ramona rasa Ramona yang lebih cerewet. Dia orang yang lebih lalala sikit. Tapi dengan suami Ramona saja Ramona rasa dia yang lebih cerewet sebenarnya. Dan bukan nak cakap, Ramona rasa memang benda tu positif. It's okay actually kalau tak melampaui batas. Okey, itu dia pendapat dan juga komen daripada Ramona sendiri. Terima kasih Ramona, diucapkan kepada Ramona kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Farin dan juga Uyaina. Kalau kita lihat dari segi pendapat yang dikongsikan oleh Ramona sendiri kan, banyak konotasi yang lebih positif. Walaupun dilihat suami lebih cerewet dalam hubungan rumah tangga mereka, tapi cerewet yang membina. Maksudnya untuk saling ingat, mengingati supaya kita jadi lebih teliti, berhati-hati. Dan saling melengkapi, Liza. Betul. Dan saya tertarik untuk baca satu komen dari kawan kita di Facebook yang lebih kurang dengan apa yang Ramona kata. Dia kata kadang-kadang wanita bukan lebih cerewet, tetapi lebih teliti dan mahukan kesempurnaan, yang ditulis oleh Natirah Muhammad Yusof. Macam betul apa yang Fiza katakan tadi, kalau kita melihat seorang yang cerewet itu kepada sesuatu yang lebih positif, itu teliti, akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Nampak baik. Nasib baik ni Ramona, suami awak tak cerewet pasal wanita kuat gelak. Okey, tapi kita kembali bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi yang kini berada di talian untuk memberikan kita sedikit rumusan tentang topik kita pada ini. Doktor, Assalamualaikum. Doktor, selamat kembali. Okey, Doktor, kita nak melihat sekarang ni bagaimana sebenarnya seseorang nak berdepan dengan seseorang lain yang lebih cerewet dan bagaimana sebenarnya orang yang cerewet ni kena kontrol sedikit dirinya mungkin. Supaya tidak berlebih-lebihan. Ya. Okey. Boleh sekali saya nak cakap cerewet ni atau teliti ni, kita boleh nampak dia. Dia bukan datang yang secara senyap tiba-tiba dia attack kita. Macam kentut silencer. Tiba-tiba kita bau. Okey. Perumpamaan luar biasa ni. Kita tahu, kita boleh anticipate orang tu punya cerewet macam mana. So kita boleh anticipate dia cerewet macam mana. So kita boleh plan ataupun kita boleh ada buat
Anticipation. Satu simulasi dalam otak, anticipate macam mana kita nak react kepada kecerewetan dia. Dan kalau dia orang yang kita boleh bawa berbincang, dan kita boleh berbincang tentang kadar kecerewetan dia. Dan kalau kita boleh ubah, kita ubah. Kalau kita tak boleh ubah, kita kena discuss untuk macam mana nak handle situasi tu. Tapi kalau dengan setengah orang, contoh macam dengan ibu bapa kita yang cerewet, memang kita tak boleh nak cuba ubah ibu bapa kita sebab silap cakap kita kena cop anak derhaka. So, kita kena sabar. Sebab intipati kepada cara untuk handle cerewet ialah sabar. Sabar adalah dia punya intipati. Dan reward ataupun pahala terhadap bersabar dengan orang yang cerewet dari segi pasangan, kalau suami ataupun isteri, lebih-lebih lagi bila kita bersabar dengan kecerewetan ibu bapa kita yang sudah banyak bertumpus lumus dan berkorban untuk diri kita. So dia punya pahala untuk reward tu sangat tinggi. Dan saya rasa itu intipati yang kepada cerewet, sabar. Okey doktor, kalau kita dah melihat daripada pendapat tetamu-tetamu kita melalui panggilan video sebentar saja tadi dan juga pendapat mereka kat luar sana, kami juga di studio ni kita tahu bahawa lelaki dan wanita ni ada cerewet mereka yang masing-masing dan berbeza-beza. Okey, tapi kita merujuk perkara ni kepada si cerewet itu sendiri. Macam mana dia nak tahu yang bahawa dia punya cerewet tu sebenarnya dah terlebih, dah berlebihan, dan bagaimana dia perlu mengingatkan diri dia balik dan menjadi seorang yang boleh diterima ramai cerewet dia tu. Dia kena jujur kepada diri dia sendiri. Dia kena buat muhasabah diri dan dia kena assess kecerewetan dia tu menyusahkan hidup orang lain ataupun tidak. Baik. So dia kena jujur sebab kita hidup dalam satu society, kita kena hidup dengan orang kan. So kalau kita punya kecerewetan menimbulkan kesusahan kepada orang lain, mungkin benda tu kita perlu kurangkan. Tapi kalau kecerewetan itu diperlukan untuk memastikan kerja tu komplit dengan perfect, maka orang tu yang kena berubah untuk ikut cara kecerewetan dia. Baik. So you kena muhasabah diri you. Dia tak ada macam satu macam Panadol lah, satu ubat yang boleh selesaikan semua masalah. So you kena test case to case basis. You kena check, kena pasti cerewet tu perlu ataupun tidak, dan jangan eksesif sebab Allah tak suka orang yang eksesif. Berlebih-lebihan. Betul. Tapi kadang-kadang kan doktor, terjadi juga apabila orang tu dia tak sedar yang diri dia tu sebenarnya cerewet. Jadi pentingnya ada komunikasi, terutamanya apabila ia melibatkan rumah tangga. Dan doktor setuju kalau kita perlu juga melihat dan mengkaji respon orang sekeliling terhadap sifat kita? Yes. Sebab cara kita punya reaksi, kita punya cara kita react, orang yang boleh nampak macam mana kita react. Dan sahabat yang baik je yang mampu untuk memaklumkan kepada kita benda-benda yang untuk kita nak berubah. Betul. Okey, doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian sebentar tadi. Ni kita topik harap bahaya ni, Farid. Saya itu saya cakap respect ambil Farid selamat duduk seorang-seorang kat sana. Terima kasih doktor. Kita bukan attack siapa-siapa, cuma sekadar memberi info yang berguna kepada orang ramai. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okey, baik. Jadi kita dah mendengar hari ini cukup menarik. Dari sudut topik ini kita dah melihat pendapat pelbagai latar belakang beza daripada seorang bujang, isteri, suami dan juga perunding motivasi dan juga daripada pendapat mereka kat luar sana. Betul. Yang pasti setiap orang ada tahap kecerewetannya yang tersendiri. Yang penting macam yang Dr. Syed cakap tadi, jangan berlebih-lebih. Sebab no man is an island. Kita tak hidup seorang-seorang, kita hidup dalam komuniti. Jadi Yana jangan terlalu cerewet dalam memilih jodoh. Saya pula yang kena. Okey, kita nak berehat seketika. Ya, Fiza. Tadi lupa ke? Yana dah tadi? Tapi Yana bila dengan Han Hakim tadi macam tersipu-sipu sebenarnya dia. Dia jangan terlalu cerewet. Okeylah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita terus berdoa dan terus berdoa untuk kesejahteraan kita semua. Baik, mengenai NST e-paper secara percuma sepanjang tempoh PKPB ini pastinya terus diberikan kepada anda melalui www.nstp.com.my/mco. Akhbar digital percuma. Dan berkenaan dengan tabung bantuan kemanusiaan COVID-19, anda semua boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian ataupun deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund dan nombor seperti yang tertera di kaca televisyen anda sekarang. Dan setiap sumbangan akan juga turut dikecualikan daripada cukai. Okey, Yana, Farin, kalau kita kira... Masih pasal cerewet lagi ke? Bukan, tak kira pasal cerewet. Tapi boleh juga nak kaitkan dengan cerewet. Kalau kita cakap hari ini 18 Ramadan, ramai juga dalam kalangan anda penonton di rumah yang dah pun mula memikirkan tentang kuih raya, persiapan kek raya raya, persiapan raya yang kita tetap harus meraihkan hari kemenangan kita di hari raya di rumah ke ataupun bersama dengan... Saya tahu apa yang nak cakap pasal cerewet ni. Pasal ada kadang-kadang mak-mak kita cerewet, tak boleh. Tahun ni mesti ada kek moden. Tahun ni mesti ada kek tradisional. Saya nak tradisional sahaja. Jadi macam mana ni? Ini yang kita nak discuss, kita nak bincangkan esok hari. Kami akan bawakan kepada anda tentang kek tradisional dan juga kek moden. Esok kita akan ada tapi apa? Fiza tahu ni ada kek apa? Kita ada kek cheese lele, kita ada tiramisu, kita ada kek sarang semut, kek telapuk kuda, dan ini kek yang macam orang kata legend. Okey. Kek buah. Kek buah. Fruit cake. Tapi betul, itu kegemaran saya. Jadi itulah, saya tahu ramai yang menantikan hari Selasa untuk wanita ini. Jadi esok itulah yang kami akan bawakan kepada anda, variasi kek tradisional dan juga moden. Jadi pastikan anda bersama dengan kami sekali lagi esok. Kita? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.